Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar sekalian. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini saya akan membincangkan mengenai topik yang ketiga, iaitu berkaitan dengan logik dan metodologi. Seperti mana yang tuan-tuan tahu, dalam topik ini, iaitu topik logik dan metodologi ini merupakan domain yang pertama dalam ilmu falsafah. Dia merupakan domain yang pertama dalam ilmu falsafah. Makna kata tuan-tuan sedang mendalami pada aras yang pertama dalam mengenal domain ataupun perkara utama dalam falsafah. Dalam bahasa yang popular tuan-tuan, lebih dikenali logik dan metodologi, topik logik dan metodologi ini lebih dikenali dengan ilmu mantik, bahasa falsafahnya, ilmu mantik, ya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar istilah ni, ilmu mantik. Baik, cuma tuan-tuan, dalam topik logik dan metodologi ni, tuan-tuan akan diperkenalkan, okay, definisi logik itu dan kaedah-kaedah ketika kita berhujah. Seperti mana tuan-tuan tahu, logik dan metodologi ini dikategorikan dalam ilmu falsafah itu dalam kategorinya aksiologi. Ya, aksiologi iaitu teori nilai. Makna kata tuan-tuan, kita ni boleh menilai ataupun kita boleh tahu perbezaan bagaimana sesuatu hujah itu disampaikan, adakah berdasarkan kepada pemikiran yang benar, kata-kata yang benar, ataupun kita boleh tahu penaklulan yang ini disampaikan oleh seseorang itu bersifat benar ataupun tidak, penaklulan itu. Sebab daripada kategori aksiologi ini kita boleh menilai adakah benda itu benar-benar berlaku ataupun hanya sekadar palsu semata-mata. Baik, cuma saya nak ulang kembali tuan-tuan. Kalau kita tengok kat sini, iaitu carta ahli mengenai dengan topik-topik yang kita telah pelajari pada minggu-minggu lepas, iaitu kita bermula dengan falsafah sejahtera, kemudian rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan, di mana 3 minggu pertama itu telah diperbincangkan mengenai dengan 3 perkara ini, dan hari ini adalah minggu yang keempat tuan-tuan. Kita akan membincangkan mengenai dengan logik dan metodologi. Di sini ya tuan-tuan, domain yang pertama dalam CPU 552 ini. Saya harap tuan-tuan dapat faham dengan jelas, dan andai kata ada istilah ataupun perkataan-perkataan yang tuan-tuan kurang fahami ataupun tuan-tuan ingin dapatkan contoh yang lebih jelas, tuan-tuan boleh kemukakan dalam sesi kuliah yang sesi kuliah yang kedua nanti bersama dengan para pensyarah tutorial nanti, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, saya teruskan. Baik, logik dan metodologi itu definisi logik dari sudut etimologi, kepentingan ilmu logik, kedudukan logik mantik dari sudut klasifikasi ilmu epistemologi, logik dan penghujahan. Ini 4 perkara yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, apakah hasil pembelajaran yang kita akan dapat daripada topik ini. Yang pertama sekali iaitu menjelaskan peranan, kedudukan dan hubungan logik dengan ilmu falsafah serta menjelaskan pelbagai kesalahan dalam berfikir dan penghujahan atau falasi. Kemudian, menjelaskan kepentingan ilmu logik yang merupakan suatu seni sebenarnya, dan kerangka berfikir membolehkan manusia berfikir dengan betul, kemas dan teratur. Makna kata, apa sahaja yang dihujahkan itu bersistem. Hujahan kita ini, percakapan kita ini tersusun cantik bila kita berhujah ataupun berdebat. Next tuan-tuan, hasil yang ketiga iaitu menguraikan klasifikasi ilmu kepada ontologi, epistemologi dan aksiologi serta kategori logik kepada didaksi dan silogis. Yang keempat, menganalisis logik dan penghujahan, ilmu penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baru. Baik, inilah hasil daripada pembelajaran daripada topik yang ketiga ini. Jom kita tengok tuan-tuan,
Apakah yang dimaksudkan dengan logik, tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan akan beranggapan bahawa logik ini hanyalah satu bentuk frasa yang disebut melalui lisan. Logik. Tak, sebenarnya tidak begitu, tuan-tuan. Tetapi logik ini adalah cara kita berfikir. Cara kita berfikir, tuan-tuan, makna kata sebelum kita melafazkan sesuatu, kita akan ada satu proses di mana proses untuk berfikir dapat ilham, dapat idea, dapat pelbagai kaedah untuk bercakap, apakah perkataan yang kita nak lafazkan. Jadi sebelum sampai di lidah ni, tuan-tuan, dia akan beroperasi di akal kita. Saya tunjuk kat sini lah keadaan akal sebenar saya tak tahu. Saya tidak pasti. Jadinya daripada pemikiran yang jelas, berfikir secara yang benar, cara kita olahnya keadaan yang teratur, yang bersistem, maka kita lahirkannya, kita keluarkannya dengan bahasa lisan yang cukup cantik. Sebab apa yang kita hujahkan itu, apa kita sebutkan itu berlandaskan logik yang benar kata-katanya. Okey, benar kata-katanya. Semuanya bermula daripada akal kita. Apakah definisi logik berasal daripada perkataan Yunani? Logos bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan, dan takkul logik didefinisikan sebagai kajian prinsip penakkulan yang betul, perkataan yang benar, fikiran yang betul ataupun yang benar. Itu pada sudut etimologinya. Manakala pada sudut terminologinya pula, logik adalah cabang falsafah dalam bahagian aksiologi. Ia selapan ejaan di sini. Aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakkulan yang betul. Kalau tuan-tuan masih ingat, minggu lepas ada disebutkan ada 3 kategori falsafah, iaitu pertama sekali disebut sebagai apa? Sebagai ontologi. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga disebut sebagai aksiologi. Tuan-tuan masih ingat tak yang pertama? Apakah dimaksudkan dengan ontologi? Iaitu ilmu tentang kewujudan. Yang kedua dipanggil epistemologi, iaitu teori tentang ilmu. Yang ketiga kategori ketiga disebut sebagai aksiologi, iaitu teori tentang nilai. Jadinya logik ni, tuan-tuan, ilmu yang kita nak belajar pada hari ini termasuk pada kategori yang ketiga, iaitu teori nilai. Jelas, tuan-tuan? Boleh kita teruskan? Baik, kita teruskan. Ilmu logik, tuan-tuan, apakah kepentingannya? Yang pertama sekali, tuan-tuan, dia sebenarnya melatih dan mendidik, mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Itu yang pertama, melatih kita punya akal. Yang kedua, membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Yang ketiga, memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Dan keempat, menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Ini yang disebutkan dalam kepentingan ilmu logik. Okey? Makna kata apa, tuan-tuan? Kita ambil situasi macam inilah. Kalaulah seorang pelajar itu, dia memang setiap hari, dia memang banyak membaca, dia banyak bercakap, dia banyak berhujah, dia banyak membicarakan tentang ilmiah dengan rakan-rakannya, hari-hari dia berulang benda yang sama sehingga dia dewasa. Makna kata akalnya selalu diasah. Akalnya selalu diasah dengan perkara-perkara ilmiah, dan benda ini mudah untuk dia untuk berbicara dan menggunakan perhujahan itu secara teratur dan bersistem. Cantik aja dia punya hujah. Sebab selalu benda ini telah diasah sejak dia zaman dia belajar lagi. Jadi, tuan-tuan, kalau dalam bahasa yang mudah, kalau kita bercakap dengan orang, tuan-tuan, kadang-kadang sebutan orang yang bercakap ini, kita boleh nilai, oh, orang ni memang banyak membaca. Oh, orang ni memang kurang membaca. Oh, orang ni memang cakap yang bukan-bukan. Oh, orang ni macam dia bercakap macam tak ikut apa yang berlaku pada dunia zaman sekarang ni. Orang ni tak logik langsung dia sebut. Orang ni macam, jadi tuan-tuan, kita boleh menilai di situ. Bukan kita nak menghukum, tidak. Kita menilai, bukan kita nak cakap, kamu tak pandai bercakap, bukan begitu. Tapi kita boleh nilai hujah ataupun orang kata apa, sebutan yang terbit daripada mulut, daripada lidah itu
sama ada benar ataupun palsu. Itu je sebenarnya. Okey tuan-tuan, setakat kepentingan ilmu logik yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ada 4 yang tadi. Baik, falsafah ilmu. Tuan-tuan, dalam falsafah ilmu ni saya nak rangkumkan balik. Tuan-tuan masih ingat pada minggu lepas ada disebut dalam mass lecture yang lepas mengenai dengan kategori falsafah, ilmu falsafah ini. So dalam falsafah ilmu ni tuan-tuan, maknanya dia ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup yang sangat luas iaitu dia terbahagi kepada epistemologi, ontologi dan aksiologi. Benda ini saya ulang kembali tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas. Okay? Supaya tuan-tuan jelas apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga ini. Epistemologi tuan-tuan, okay. Epistemologi ini teori ilmu lah tuan-tuan. Iaitu cabang falsafah yang mempelajari asal mula ataupun sumber struktur, metod dan sahnya, validitasnya, pengetahuannya. Kemudian, ontologi yang penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Asal usul suatu teori atau fenomena yang berlaku. Ini lebih kepada teori kewujudan yang saya sebutkan tadi. Kemudian aksiologi pula adalah ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaatnya yang sebenar dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita boleh memanfaatkannya dan tentukan. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan digunakan di jalan yang baik. Ini namanya aksiologi, iaitu teori nilai tadi. Baik tuan-tuan, klasifikasi ilmu dalam logik ni tuan-tuan. Bila kita berfikir tuan-tuan, okay, sebelum kita berbicara ni nak bercakap, kita akan berfikir menggunakan akal kita, betul ke tidak? Kan? Jadi dalam ilmu ataupun benda yang kita nak lafazkan ini tuan-tuan, adakah kita ini berdasarkan kepada nilai akli ataupun berdasarkan nilai nakli? Apa itu akli tuan-tuan? Iaitu ilmu yang didasarkan pada akal fikiran yang sihat, al-aqli, iaitu kita bercakap berdasarkan akal kita. Tuhan bagi ilham, Tuhan bagi idea, Tuhan bagi rumusan, Tuhan terbitkan pelbagai idea dalam kepala kita, kemudian kita hujahkan benda itu. Ataupun yang keduanya, klasifikasi ilmu sebut ia sebagai nilai kepada nakli, iaitu ilmu yang kita sebutkan itu, perbahasan ataupun pujian yang kita sebutkan itu berdasarkan ilmu yang datangnya daripada nas Al-Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan, bila kita berbicara dengan orang, kita akan tahu. Orang ni kalau dia bercakap, adakah bersifat kepada nilai akli semata-mata, atau orang kata apa, dia ni sembang berdasarkan pengalaman dia ni. Dalam Quran tak sebut, dalam hadis pun tak ada cerita benda-benda ni. Nabi pun tak pernah sebut benda ni. Mungkin daripada pengalaman dia saja. Mungkin kita boleh katakan begitu sebab al-akli punya sifat. Tapi kalau kita sembang dengan orang, dia akan banyak menyebut tentang kebesaran Tuhan. Dia sebut tentang kemukjizatan Nabi. Dia sebut tentang sejarah-sejarah apa yang berlaku dalam Al-Quran. Dan benda itu sahih, kita boleh kategorikan benda itu benarlah. Makna kata ia telah merujuk kepada nilai an-nakli itu sendiri. Okey tuan-tuan. Jelas setakat ni? Mana kata tuan-tuan, bila kita bercakap, bila kita dengar orang cakap ke ataupun kita bercakap sendiri, kita ni nak bercakap atas nilai apa? Atas nilai akal kita semata-mata ataupun atas nilai al-akli ataupun atas nilai an-nakli tadi saya sebutkan. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang manusia ni dia suka bercakap benda yang kosong, benda yang sembrono, benda yang dia tak tahu tapi dia nak bercakap juga. Kan? Tapi benda tu orang kata apa, tak menjadi manfaat bagi diri kita lah dan kepada orang lain. Itu tadi kalau tuan-tuan perasan ada yang saya sebutkan, manfaatkan penaklulan itu. Adakah diberikan manfaat atau tidak, terserah tuan-tuan untuk menilai. Itu serah masing-masing tuan-tuan untuk menilai. Sebab ini dikatakan dalam kategori logik dan metodologi. Kenapa benda ni sangat penting dalam domain falsafah? Sebab dalam falsafah, kita nak pastikan bahawa
apa sahaja hujah yang diberikan ataupun percakapan yang nak disampaikan oleh orang tersebut. So, kenapa penting ni tuan-tuan? Mengkaji tentang ilmu logik dan metodologi ni. Kita nak cakap mudah dia macam ni lah. Kita nak tahu sebenarnya orang yang bercakap, dia ni bercakap benar ke, bercakap palsu ke, tak benar ke, ataupun dia sedang berhelah ataupun menipu lah senang cerita. Itu pentingnya ilmu logik dan metodologi ni. Kadang-kadang orang bercakap ni, dia sembrono saja kan, betul tak? Kadang-kadang dia cakap benda yang buat tahu, kadang-kadang buat pandai. Ada juga manusia macam tu. Kenapa kita boleh tahu dia ni menipu? Sebab kita belajar tentang metod. Statement yang dia buat, statement A, premis 1, premis 2, premis 3, kesimpulan sah, dia ni menipu. Ataupun dia ni cakap benda yang benar memang ada maktub dalam Al-Quran. Sah, premis 1, 2, 3, betul, kesimpulannya betul, dia ni memang betul. Dia tak tipu. Statement yang digunakan tu betul. Okey? Ini ya kenapa pentingnya kita nak bicara tentang ilmu logik dan metodologi ni. Okey tuan-tuan, kita tengoklah pula apa ni alat penerima ilmu. Macam mana kita nak mengukur salah satu ilmu tu lah. Ada tiga tuan-tuan, ada tiga peringkat yang tuan-tuan kena tahu. Peringkat pertama yang paling tinggi sekali tuan-tuan untuk menerima satu ilmu ini, tuan-tuan faham. Ilmu itu bersifat ilmu apa? Yang pertama sekali dipanggil ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan faham sejak zaman sekolah lagi. Ilmu wahyu ini ilmu yang daripada Allah Ta'ala. Memang tak boleh disangkal lagi dah. Yang khusus kepada siapa? Para Nabi, para Rasul. Melalui mana? Melalui Jibril alaihissalam sampaikan ilmu ini kepada para Nabi dan para Rasul, dan Rasul akan sampaikan kepada sekalian manusia. Ini disebut sebagai ilmu wahyu. Apa dia sebut? Sumber segala ilmu yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama, ilmu wahyu. Apa dia wahyu ni? Allah nak mudah faham, ni Quran lah. Quran. Okey? Al-Quran. Ilmu sahaja, ilmu yang Allah Ta'ala bagi, macam mana penceritaan, macam mana kisah-kisah, macam mana bala yang diturunkan kepada umat-umat dahulu, apa yang diberikan petunjuk kepada para Nabi dan para Rasul, itu yang disebut dalam Al-Quran. So, ilmu Al-Quran, ilmu yang tak boleh disangkal lagi. Itu kita kena faham. Kita tak boleh, macam mana nak kata, kita tak boleh nak menolak 100% Al-Quran. Tak boleh. Memang itu salah satu, orang kata apa, tak logik lah. Seorang Muslim tolak 100% Al-Quran. Dia ni berpegang apa kalau bukan itu kita kepercayaan dia kan? Tak boleh begitu. Tapi tuan-tuan kena ingat, pentafsiran Al-Quran itu kena tepat. Sebab hanya seorang manusia sahaja yang pentafsirannya tepat atas muka bumi ini. Tapi dah wafat, namanya Muhammad SAW. Namun tuan-tuan jangan risau, untuk memahamkan Al-Quran itu, ilmu wahyu ini, dalam Al-Quran ini, tuan-tuan boleh rujuk mana-mana tafsir yang dibuat, yang dinukilkan, yang ditulis oleh para ulama'. Banyak tafsir Quran yang dituliskan tentang wahyu. So tuan-tuan tak ada masalah bab tu. Cuma kefahaman kita macam mana pula. Itu persoalannya. Saya faham ayat Quran macam ni. Kamu faham ayat Quran version ni. So tuan-tuan, itu nak dirujuk kepada tafsir yang muktabar tentang ayat Quran. Tuan-tuan faham ilmu wahyu yang pertama. Alat yang kedua tuan-tuan, menerima ilmu ini disebut sebagai ilmu ilham. Okay, ilham ni dalam bahasa yang mudah ni idea lah yang Tuhan terbitkan. Cuma dalam perbahasan ilmu ilham ni, dia adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit dalam hati manusia. Ilmu ilham juga merupakan ilmu wahyu, merupakan wahyu, yang ini bukan wahyu kenabian itu melalui Jibril itu bukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ilmu ini terus ke dalam hati seseorang yang dikasihi seperti para ulama, orang soleh, orang alim dan sebagainya. Ini ilmu ilham. Tuan-tuan, faham tak dimasukkan terbit dalam hati? Maknanya tuan-tuan, ilmu ilham tuan-tuan, dia bukan benda yang Tuhan bagi idea terus buat, terus betul. Tak.
Dia ilmu yang faham melalui mendasari daripada ilmu wahyu tadi. Dia faham melalui Al-Quran, melalui hadis. Dia faham, dia sampaikan dengan kata-kata hati dia. Dan orang boleh terima. Itu namanya ilmu ilham. Sebab ilmu ilham ni bagi tuan-tuan kena faham, hanya manusia yang soleh, manusia yang baik, manusia yang beriman, manusia yang mewarisi para nabi, maknanya ulama lah, yang boleh mendapat ilmu ini. Kita boleh dapat, tuan-tuan? Boleh. Tak boleh? Boleh ilmu ilham ini. Tapi ini pilihan daripada Allah SWT. Sebab ilmu ni sifatnya cahaya. Dan hati kita ni, tuan-tuan, hati manusia ni, pastikan tidak gelap. Sebab mudah cahaya nak masuk, nak menerangi hati ni. Okey? Jadi saya sebutkan sebagai ilmu ilham ni. Yang ketiga, tuan-tuan, ini standard. Ini biasa dipanggil ilmu empirical. Ilmu empirical ni, tuan-tuan, ilmu yang berdasarkan kepada fakta yang ditanggapi oleh panca indera zahir seperti ilmu sains tabi'i, ilmu geografi, ilmu matematik, ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan, dan akal merupakan alat. Akal ni merupakan alat kepada ilmu empirical untuk merumus dan membuat kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut. Makna kata apa? Apa yang tuan-tuan laksanakan di makmal tadi, apa yang tuan-tuan laksanakan di bengkel tadi, apa yang tuan-tuan laksanakan eksperimen tadi, ia adalah berdasarkan kepada ilmu empirical. Sebab apa? Tuan-tuan boleh menggunakan akal sebagai alat untuk merumuskan, untuk membuat hujah, untuk membuat satu kesimpulan bahawa tindakan-tindakan ataupun apa sahaja yang tuan-tuan laksanakan tadi, dia ada kesimpulan tersendiri. Sebab itu berdasarkan kajian yang telah tuan-tuan buat. Faham ke tidak? Saya tuan-tuan faham tiga ilmu ni. Kenapa ada tiga ilmu ni dalam ilmu? Kenapa ada tiga ilmu ni dalam ilmu logik? Sebab kita nak tahu bila orang berbicara ni, dia bercakap ni berdasarkan ilmu apa? Berdasarkan ilmu yang berteraskan wahyu, ilmu berteraskan empirical, ataupun ilmu yang terbit daripada hatinya, ilham tu. Kita tak tahu dalam perbahasan ilmu logik ni. Saya harap tuan-tuan jelas. Baik, kita masuk kepada metod, tuan-tuan. Boleh saya teruskan kepada metod? Baik, dalam metod ni, tuan-tuan, bagaimana kita nak faham macam mana kaedah kita nak tahu orang ni berhujah dengan menggunakan satu statement yang benar ataupun palsu. Ini yang kita nak tahu sebenarnya. Apa definisi perhujahan? Perhujahan itu terdiri daripada turutan premis di mana satu kesimpulan cuba dibuat daripada premis tersebut. Contohnya, premis pertama ataupun kenyataan pertama. Dia kata apa? Semua manusia fana. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates adalah fana. Okey. Adakah benar ataupun tidak? Tuan-tuan boleh jawab sendirilah. Baik. Kita teruskan kepada perhujahan terbahagi kepada beberapa kaedah. Ini yang tuan-tuan kena tahulah, yang utama dalam ilmu metodologi ni. Pertama sekali iaitu perhujahan bersifat induktif. Okey, induktif. Ataupun induksi. Disebut sebagai induksi boleh, induktif pun boleh. Contohnya, tuan-tuan, bila orang cakap bersifat induktif ni, dia contohnya macam ni. Dia sebut Kasim akan mati. Kasim, ini premis pertama Kasim akan mati. Kasim adalah manusia. Semua manusia mati. Makna kata, tuan-tuan tengok dekat slide ni, saya ada tunjukkan apa ni triangle ni. Dia apa tu? Daripada khusus dia kepada umum. Bersifat khusus kepada umum. Kasim akan mati. Kasim adalah manusia. Semua manusia mati. So kesimpulannya, tuan-tuan, di bawah ni, tuan-tuan, warna hijau, adakah benar manusia akan mati? Ya, betul. Jawapannya betul. Manusia akan mati. Semua manusia akan mati. Itu betul, induktif ni. Cuma tuan tahu, dalam induktif ni, tuan-tuan tengok kat sini. Kaedah induktif, tuan-tuan kena tahu, tidak mempunyai syarat seketat kaedah didaktif ataupun didaksi. Mempunyai elemen ketidakpastian. Kesimpulannya tidak semestinya benar. Itu induktif.
Contoh lagi saya bagi kat dalam ni. Arif seorang pelajar yang bermain bola. Amin seorang pelajar yang bermain bola. Semua pelajar bermain bola. Nampak tak? Daripada khusus kepada umum sifat dia. Dia punya statement dia. Daripada umum kepada khusus. Kesimpulannya semua pelajar bermain bola. Tadi kau sembang 2 orang je, Arif dengan Amin. Tapi bila kau kesimpulan semua orang main bola. Betul ke tidak? Betul jawab lah. Ini orang kata statement bersifat induktif ni, induksi. Saya beri contoh ni tuan-tuan. Saya beri contoh ni untuk tuan berfikir. Burung gagak berwarna hitam. Burung gagak warna hitam. Semua burung gagak warna hitam. Ya, dia bagi statement ni satu je. Okay? Premis dia satu. Burung gagak warna hitam. Semua burung gagak warna hitam. Tuan-tuan. Betul ke? Semua burung gagak warna hitam? Jawapannya tak. Ada je gagak warna putih, gagak albino. Betul. Ada gagak warna putih, gagak albino. Ini disebut sebagai induktif. Dia pukul rata orang kata. Dia pukul rata. Statement yang dia pukul rata. Saya harap tuan-tuan boleh faham kadang-kadang kadang-kadang kesimpulan dari induktif ini kita tak boleh terima dengan akal yang waras kadang-kadang. Contohlah yang berlaku tahun 80-an dulu, 90-an dulu lah 90-an dulu. Kalau pelajar dia kata kalau pelajar belajar kamu belajar kat mana? Katalah namanya Aminah. Aminah belajar kat mana? Aminah belajar ke UiTM. Oh, UiTM. Okey. UiTM ni dia kata Aminah belajar ke UiTM. Okey, UiTM. Memang UiTM ni semua tak bagus-bagus. Semua tak bagus. Jadi kesimpulannya siapa belajar UiTM semua tak bagus. Sebab universiti paling tak dapat apa. Tak boleh tuan-tuan. Ini bersifat induktif. Sangat prejudis. Dia ada elemen prejudis kat situ. Dia daripada orang kata apa? Dia dulu ni cerita lah. Kalau UiTM zaman ITM dulu, kalau buat khas orang dua, tapi dia punya busuk tu semua kena. Lepas tu bila orang kampung dengar kan, orang-orang masyarakat bercakap tentang budak ITM ni, kata budak ITM tak bagus, ITM tak bagus. Itu namanya induktif yang tak benar. Satu kesimpulan yang sangat-sangat tak boleh terima akal manusia. Takkan nak pukul rata semua orang tak betul. Betul tak? Ini bersifat induktif yang tuan-tuan kena tahu hujah orang tu. Jelas tak tuan-tuan sekarang ni? Daripada khusus kepada umum. Khusus ke umum. Seorang buat pasal, semua kena. Tak boleh tuan-tuan pukul rata begitu. Dia induktif ni kita kena lihat kesimpulan itu adakah benar ataupun palsu ataupun hela ataupun tak benar. Itu je. Betul. Kena nilai betul-betul. Dalam statement induktif ni kena nilai betul-betul. Sebab terlalu banyak bagi saya terlalu banyak elemen terlalu banyak elemen induktif ini dalam statement-statement media hari ini. Okey, contoh macam isu arak hari ini, isu arak timah, isu berkaitan dengan pelajar sekolah vaksin tak vaksin. Okay, seorang ni tak vaksin tapi dia pukul rata satu sekolah tu anti vaksin. Tak boleh lah tuan-tuan tu kan. Seorang yang tak vaksin, dalam family tu seorang yang tak vaksin tapi dia pukul rata semua anti vaksin kan ni. Ni statement-statement yang tak boleh terima akal tuan-tuan. Tak boleh terima akal. Baik, bukanlah falasi, dia tak bersifat palsu tuan-tuan, tapi yang benda yang tidak benar sebenarnya. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh faham tentang induktif ni tuan-tuan. Daripada khusus bersifat umum. Saya tunjukkan tadi kan. Baik, kita pergi kepada metod yang kedua dipanggil perhujahan bersifat didaktif. Okey, bersifat didaktif. Apa itu kaedah ataupun teori didaktif ini? Ini adalah contoh kepada didaktif tuan-tuan. Kita tengok pula contoh didaktif. Tadi kita tengok pada induktif daripada khusus kepada umum. Ini daripada umum kepada khusus. Tuan-tuan tengok sini, saya ada triangle ni, saya terbalikkan kan. Daripada umum kepada khusus. Apakah contoh yang saya tunjuk kat sini? Semua manusia, premis pertama semua manusia mati. A adalah manusia. A akan mati.
Ya, ini bersifat didaktif. Ini contohnya. Apa yang saya beritahu dalam didaktif ni tuan-tuan, jika semua premis, tak kisahlah premis 1 ke, premis 2 ke, premis 3 ke, jika semua premis itu benar, maka kesimpulannya adalah benar. Itu jelas tuan-tuan. Itu bersikap didaktif. Didaktif ni kalau nak difikirkan, tak ada masalah sangat lah kalau benda tu. Kalau benda tu tipu, maka kesemuanya tipu. Itu didaktif. Dia berbanding dengan induktif tadi. Dia macam mengambil keseluruhan untuk pukul rata keseluruhan untuk salahkan semua. Dia kalau didaktif tidak begitu. Didaktif dia hanya daripada bersifat umum, pada khusus kita rujuk pada khusus. Contoh sini Semua pelajar menghadiri kelas premis pertama. Arif seorang pelajar. Kesimpulannya, Arif menghadiri kelas. Ini contohnya lah. Dalam contoh lain dalam didaktif. Manusia memerlukan oksigen. Arif seorang manusia. Arif perlukan oksigen. Itu jelas lah, memang kita perlukan oksigen nak hidup. Didaktif ada masalah apa tuan-tuan? Boleh jelas tuan-tuan tentang didaktif ni? Sangat mudah. Sangat mudah. Didaktif adalah antara hujah logik yang boleh diterima akal manusia dan mudah untuk kita menilai benda itu benar. Itu didaktifnya sifat. Kita pergi pula tuan-tuan kaedah yang ketiga, iaitu adapsi. Adaptif lah. Adapsi, adaptif. Contohnya tuan-tuan, dia tak bersifat macam saya tunjukkan tadi, macam umum kepada khusus, khusus kepada umum, tidak. Tapi adapsi ini lebih kepada bersifat kepada kesimpulan yang berakhir itu. Contohnya tuan-tuan, semua manusia mati. Dia buat kesimpulan dulu. Sepatutnya kali hijau ni kat atas. Semua manusia mati, A akan mati, A adalah manusia. Tuan faham tak istilah adapsi ni? Bila kita berbicara dengan orang, dia kata macam ni. Dia kata tu bekas banduan tu. Bekas banduan. Kebetulan bekas banduan tu kita kenal, jiran tetangga kita. So lepas tu dia kata, jiran tetangga kau memang banyak-banyak buat hal dekat kampung ni. So dia pukul rata daripada kesimpulan tadi, kata itu bekas banduan tu. Dia pukul rata dulu. Dia akan buat kesimpulan dulu keseluruhan, lepas tu kita nak kena, dia akan buat premis-premis yang seterusnya. Faham tak tuan? Dia terbalik sikit. Adapsi. Saya harap tuan-tuan faham Dia buat kesimpulan dulu, boleh dia cerita sesuatu. Saya tunjukkan lagi yang lebih jelas contoh dekat sini. Adapsi ni kaedah. Apa keterangan dia? Inference to the best explanation. Kesimpulan cuba dibuat bagi menjelaskan kenapa sesuatu perkara itu berlaku dengan cara thinking backward. Ini ya. Dia bagi kesimpulan dulu. Ada juga manusia macam ni. Dia bagi kesimpulan dulu, dia direct dengan kita, dia tak ada transparent-transparentnya, dia memang cakap lepasnya kita. Dia simpulkan keseluruhan, kata kau punya kawan kerabat semua pencuri. Kita cengang. Kenapa kata kawan kerabat saya semua pencuri? Kau memang sebab Pak Ngah kau dah curi harta aku, dia kata. Tuan-tuan, ini dikata sebagai satu kaedah adaptif. Dia berbeza berbeza dengan tadi. Induktif dengan didaktif berbeza. Adapsi pun berbeza. Contoh lagi tuan-tuan, Aminah sedang tersenyum sambil memegang slip keputusan. Kesimpulannya apa? Aminah mendapat keputusan yang baik. Aminah telah mengulang kaji dengan baik. Aminah memahami subjek pelajarannya. Ini tuan-tuan dah faham Kesimpulan yang dibuat bagi menyelesaikan kenapa sesuatu itu berlaku dengan cara thinking backward. Ini adaptasinya style. Tuan-tuan boleh tengok lah. Saya nak bagi contoh, kadang-kadang takut sensitivity juga kan dalam adaptasi ni. Saya nak cari contoh dengan tuan-tuan boleh bincangkan contoh adaptif atau adaptasi dalam kuliah yang seterusnya nanti. Apakah contoh-contoh yang berlaku dalam media sosial atau media massa yang telah disebut? Ada tuan-tuan, ada. Tuan-tuan boleh bincangkan dengan dalam kuliah kedua nanti.
Dan statement tu statement yang orang kata apa, statement yang dia suruh kita fikir benda ni berlaku sebab apa. Padahal dia tak nak salahkan satu-satu pihak. Dia suruh kita fikir bahawa itu bukan salah dia, itu salah orang lain. Kan? Ataupun ini fitnah sebenarnya. Contohlah statement kan, ada satu isu berkaitan dengan seseorang yang popular kat Malaysia ni. Dia satu fitnah kepada orang tu. Dia bagi statement bahawa semua orang yang pakai pakaian macam ustaz-ustaz ni semuanya penonggak. Contoh gitu. Kita pula macam kenapa dia buat statement yang macam tu So kita terpaksa fikirkan kesimpulan yang dia cuba nak sampaikan. Ini contoh lah, contoh dia fikirkan lah. Okay? Yang keempat tuan-tuan, dia panggil heuristik. Okay, kaedah heuristik. Macam mana tuan-tuan? Heuristik ni adalah bersifat penerokaan. Dia meneroka. Okay, dia meneroka. Macam ni. Satu elemen bersifat trial and error, iaitu mencuba beberapa cara sehingga menemui penyelesaian. Statement dia, Arif mencuba beberapa teknik belajar untuk mencari mencari kaedah yang berkesan untuk diri dia. Kesimpulan dia, membuat nota bergambar adalah teknik yang berkesan untuk Arif. Okey, ni trial and error. Sedangkan mengubah pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah, ini literal thinking. Ada dua elemen, satu trial and error, yang kedua literal thinking dalam heuristik ni. Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk dalam kelas, tetapi Arif seorang yang tidak mempunyai waktu tidur yang tetap. Ini literal thinking. Kesimpulannya, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk di dalam kelas. Ini sepatutnya yang orang kata apa, logik, orang kata apa, bersifat heuristik. Logik yang bersifat heuristik atau bersifat penerokaan. Padahal dia tu malam duduk main game, duduk layan Premier League, tengok bola, masuk kelas mengantuk. Tapi dia cuba nak memperbaiki, nak cari penyelesaian kepada tak mengantuk. Dia makan tu lah, dia minum kopi lah, kan, macam-macam suplemen yang dia ambil kan. Sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Ubat mengantuk lah tidur. Jadi Tuhan jadikan malam untuk rehat. Tidur pun tidur je lah, kan. Tak payahlah cari penyelesaian yang pelik-pelik. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah faham, apa itu induktif, apa itu didaktif, apa itu heuristik, tuan-tuan jelaskan. Saya rasa tuan-tuan dah nampak, saya yakin tuan-tuan dah nampak macam mana kaedah-kaedah ketika manusia itu berhujah. Dia ni induktif lah. Dia punya cakap tu suka bersifat induktif. Dia ni suka bersifat didaktif lah. Tuan-tuan boleh nilai. Bukan saya nak sebut tuan-tuan boleh nilai waktu salah ke. Tuan-tuan boleh nilai dia punya hujah ni. Tak betul betul. Benar. Palsu. Tuan-tuan tentukan sendiri lah. Ini pentingnya pelajaran. Ini pentingnya pelajaran ataupun topik mengenai logik dan metodologi. Okey? Baik tuan-tuan. Tanpa buang masa tuan-tuan, saya teruskan sedikit lagi tuan-tuan. Pendekatan atau kaedah heuristik dalam berfikir antara lain prinsip kebebasan. Ini adalah elemen yang tuan-tuan tahulah, dia ada prinsip kebebasan dalam heuristik, prinsip pengalaman, prinsip pembelajaran dalam pelaksanaan, prinsip kepergunaan, prinsip pemikiran logik, prinsip keseronokan, prinsip kesungguhan kerja individu. Ini antara lain lah dalam heuristik ni, banyak, dia terlalu bebas. Okey? Sebab dia elemen dia try and error kan, try and error, literal thinking. Padahal benda tu kena cari inisiatif yang terbaik. Okey, kita kalau orang bijak tuan-tuan, dia akan minta pandangan orang, dia akan minta pandangan rakan-rakan dia. Ya, aku ni ada masalah ni, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana saya nak selesaikan So, korang bagilah pandangan masing-masing kan. Biasa orang bijak gitu, dia akan tanya pandangan orang lain nak selesaikan masalah dia. Bukan dia buat satu eksperimen terhadap diri dia yang tak tentu lagi. Dia tak tahu benda tu nak buat macam mana, tapi dia buat eksperimen sendiri-sendiri. Buat tahu. Okey, buat tahu. Kalau dia tak reti, dia tanyalah orang. Okey. Kalau tak tahu, tanya orang. Jangan buat pandai-pandai. Tanya orang yang lebih tahu, lebih senior ke, lebih lama ke. Sebab bila kita buat satu tindakan yang tidak bersifat syumul, tidak menyeluruh, buat pandai-pandai, keputusan pun seorang, dan orang yang kita pilih tu tak ada pengalaman pun, dia akan melibatkan banyak kesan
yang negatif kepada pihak lain, kepada diri kita. Ini masalahnya yang berlaku. Last sekali tuan-tuan adalah falasi. Okey, ni falasi ni dia cukup popular tuan-tuan. Satu kenyataan, dia bukan lagi bersifat logik, bukan. Dia totally ditolak. Falasi ni satu benda yang tak boleh diterima akal sama sekali. Yang tak boleh diterima akal sama sekali. Contohnya, harimau dan singa adalah pembunuh yang ganas. Kucing juga adalah pembunuh yang ganas. Sebab apa dia kata apa? Sebab kucing ini, dia adalah keluarga harimau. Kan pelik. Satu benda yang tak boleh masuk di akal manusia kan. Contohlah kalau orang jumpa dulu ada satu apa ni penemuan bawah laut, jumpa piramid lah dekat bahagian laut Jepun kan. Lepas jumpa piramid, tak tahu benda ni benar atau tidak kan, penemuan ni jumpa keris lah. Lepas tu adalah beberapa statement netizen yang kata ada manusia bawah laut duduk. Siapa dia? Takkan SpongeBob. Dah ada bergurau pula. Jadi benda ni tuan-tuan, logik kan, siapa duduk bawah laut? Ada manusia dalam laut ke? Ikan duyung ke? Kan? Ini tuan-tuan, benda-benda falasi ni tuan-tuan, kita kalau benda yang tak boleh terima akal, benda yang realiti. Kalau benda wahyu, kita memang tak boleh nafikan. Kalau benda realiti yang boleh diukur dengan panca indera kita boleh nafikan, tak masuk di akal, itu dikira falasi terus. Okey, benda-benda falasi ni cukup banyak, cukup banyak. Okey, itu tentang falasi tuan-tuan. Yang terakhir adalah logik. Contoh lagi falasi yang cukup yang biasa digunakan oleh masyarakat tuan-tuan. Contohnya macam falasi kerelevanan. Falasi menyimpulkan tidak relevan. Okey, falasi bersandarkan kekuatan. Falasi serangan peribadi. Okey, falasi serangan situasi peribadi, kejahilan, menagih simpati. Ini maksudnya apa tahu? Dia maksud macam ni adalah dia gunakan hujah yang tak logik, lepas tu minta simpati orang. Dia minta hujah yang tak logik, tapi dia nak bagi kemenangan kepada diri dia. Macam inilah benda-benda yang menjadi satu benda yang kita tak boleh terima sebenarnya. Kita sebagai manusia yang fitrah, yang ada akal budak yang waras, kita kena tolak benda-benda macam tu tuan. Jangan kita terima sebab dia akan merosakkan kita punya sistem cara ataupun sistem cara kita berfikir. Okey? Dia akan rosak punya sistem dilatih dengan benda-benda yang tak betul. Baik, kaedah-kaedah lain yang tuan-tuan boleh bincangkan dalam kuliah nanti akan datang, kuliah yang kedua nanti, iaitu kaedah-kaedah method iaitu teori simbolik, teori dialog, dialektika, teori linguistik. Okey. Cuma saya dah masukkan sini lah apa itu teori simbolik. Benda ni kata tidak terlalu popular dalam kaedah, dalam metodologi. Tapi dia masih diguna pakai untuk kita mengkaji, kalau tuan-tuan untuk mengkaji lebih dalam lagi lah berkaitan dengan metod bab metodologi ni. Okey. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk dengan pensyarah masing-masing tentang teori simbolik, teori dialog, dialektika, okey, teori linguistik, teori ilham. Dia banyak benda ni sebagai hujah, tapi tuan-tuan kena ingat empat ni lah. Empat ni yang paling utama sekali. Itu sahaja tuan-tuan daripada saya. InsyaAllah kalau ada apa persoalan tentang berkenaan dengan domain yang pertama ini, iaitu logik dan metodologi, tuan-tuan boleh ajukan dalam ruangan chat lah. Sekian sudah daripada saya. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar dengan khusyuk sekali, dan tuan-tuan tak tidur. Okay. Kita jumpa lagi tuan-tuan akan datang di masa yang akan datang. Sekian sudah daripada saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Bye bye.